Baik, okey pelajar. Okey, yang tak ada nota, you boleh salin kat kertas. Actually semua orang mesti ada nota by now. Okay, I believe everyone dah ada nota, right? Kalau tak ada, tanya dekat staff center masing-masing. Kalau kau tak ada masalah, you tanya dengan Adam. Kalau Desa Jaya, you tanya dengan staff Desa Jaya macam tu. You ada WhatsApp group kan? So you tanya kat sana Alright, fantastic. Sebelum saya beritahu kamu, antara pusat tuition yang terbaik saya tengok cara diorang manage online ni, perfection. Because banyak tuition center dia call saya. Mereka tanya idea macam mana nak manage during this MCO online and all that. So saya bagi banyak idea. Antara center yang paling cekap diorang manage dan memberi diskaun yang agak bagus adalah perfection. Okay, so my dear students, you have chosen a fantastic tuition center. Mereka dah slash price, I think 50 to 60%. Satu benda kamu kena tahu, period yang kamu belajar sekarang ni, okay, sekarang kamu tengah belajar di bawah perfection ni online, do you know that they don't actually make any profit? They are just doing it only. Okay, they did not ask me to tell you this, but I want to tell you this. They are not making single money out of this. Tak ada. Kalau tuition center lain, mereka takkan buat punya because they don't make money, you know. Alright. So these people are awesome. Alright. They they just want to make sure the students get to study. Right? Because pusat tuition perfection ni besar tau. Diorang ada banyak cost diorang sangat tinggi. But still they do something very, very good, fantastic. Pusat tuition lain is not like that, all right? They have their thing. Most of them are like that. Anyway, this why I'm telling you this is I want you to feel good, okay? Right, pelajar. Setiap minggu saya ajar kamu setiap negeri saya telah ajar kamu, okay? Negeri-negeri ini kita telah warisi. Kita telah warisi daripada negeri-negeri ini. Melaka, banyak perkara kita warisi. Bukan kita saja. Negeri-negeri Melayu yang lain pun telah banyak mewarisi daripada Melaka. Dari segi bahasa, dari segi agama, negeri mana yang paling awal menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi? Melaka. Tapi kan, you don't come to a conclusion. Ramai orang fikir Melaka merupakan negeri yang paling awal di Malaysia. No. Negeri yang paling awal adalah Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak. Tapi Perak ni dia cerita panjang sikit. Nama asal Perak adalah Gangga Negara. Gangga Negara. Tapi dia cerita panjang sikit lah, right? So I'm not going to tell you that story. It's not important. So, tapi kenapa Melaka punya impact paling besar? Because Melaka is the most powerful. Negeri-negeri Melayu yang lain telah belajar banyak perkara daripada Melaka. That is why we always highlight Melaka. You know, and sadly Melaka merupakan negeri yang pertama dijajah Portugis. Lepas Portugis, Belanda. Lepas Belanda, baru British datang. Yes, so Melaka was the first dijajah oleh kuasa lain. Alright. Baik pelajar. Selain daripada Melaka, I've already taught you all Johor minggu lepas. Yes or not? I taught you all Johor. Yes or not? Kita belajar apa daripada Johor belajar? Undang-undang. Yes or not? Kita belajar undang-undang. Alright. Saya nak tanya kamu. Undang-undang yang diperkenalkan oleh Johor, awesome or not awesome? It's awesome, right? So undang-undang Johor ni dia mampu buat apa pelajar? Dia mampu mengawal Johor daripada dia apa pelajar? Dijajah. Alright? That's what I taught you all last week. Undang-undang itu kemudian telah ditiru oleh siapa pelajar? Terengganu. That is why I did not study Terengganu. Baik. Sekejap I disable. Ada kambing tengah lukis. Okay, right. Baik, students. So tengok Kelantan di sini pelajar. So we're going to see Kelantan here first. We're going to see Kelantan. Now, kenapa Kelantan? Kalau kita belajar Kelantan, that means mesti ada satu perkara kita telah warisi daripada mana pelajar? Kelantan. Yes or no? Right. So apa yang kita telah warisi daripada Kelantan? Simple pelajar. All of you see sistem jemaah menteri. Jemaah menteri. Okay. Perkataan menteri, you tahu maksud. Menteri bermaksud pemimpin yang mentadbir.
Apa itu jemaah menteri? Okay, before that, Kelantan, let's not test. Kelantan ada ajar ke belum ajar? Belum. Okay, cantik. Alright. So pelajar, jemaah ni bermaksud lebih daripada seorang menteri. That means barisan menteri. Barisan apa saja? Menteri. Baik. So menteri means one. Jemaah menteri means more than one minister. Baik. So let's talk about today. Di negara kita kalau kamu tengok pelajar, ketua kita adalah Perdana Menteri. Okay, Perdana Menteri. Okay, ketua kerajaan adalah Perdana Menteri. Di bawah Perdana Menteri kita ada ramai menteri, ramai. Kita ada Menteri Kewangan, Menteri Kesihatan, Menteri Pendidikan, Menteri that, Menteri this, ramai. Okay, alright. So that means setiap menteri akan diberi satu kementerian. Okay, kementerian. Alright, it's like that. So Perdana Menteri akan menjaga urusan semua menteri di sini. Dia akan tengok, okay, semua kementerian okay tak? Semua menteri jalankan tugas dengan betul ke tidak? You know, that kind of things. Ini hari ini kan, sistem ini pelajar telah diamalkan oleh Kelantan way back 100 over years ago, sebelum kedatangan British. So if anyone, any white man, orang putih yang mai beritahu kamu, sistem pentadbiran kita ini sebenarnya kita British yang perkenalkan, kita yang bentuk semua itu. Not exactly. Sebelum British datang, kita dah ada something like this. How? Okay, come. Let me teach you. Pelajar, di Kelantan dulu ada seorang sultan. Okay, ada seorang apa saja sultan bernama. Okay, sekejap ya. Ini dia. Tengok di sini. Nama sultan itu adalah Sultan Muhammad. Apa nama sultan tu pelajar? Sultan apa pelajar? Sultan Muhammad. Sultan Muhammad I. Okay. Sultan Muhammad I ini menggunakan sistem pentadbiran yang tradisional. That is, Sultan Ketua. Okay, alright. Di bawah Sultan ada ramai pembesar. Let me draw it for you. Okay, ini Sultan, right? Sultan. Okay, Sultan. Ini Sultan ada misai. Okay. Pelajar di bawah Sultan ada ramai pembesar. Ramai apa saja? Pembesar. Setiap pembesar ini diberi gelaran Nick, ada yang diberi gelaran Wan, you know, right? Apa berlaku? Sultan Muhammad ini telah memberi jawatan pembesar ini semua kepada siapa tahu? Semua ini kepada siapa tahu? Para saudara mara. Apa belajar? Saudara mara. You punya buku teks tak cerita benda ni. I cerita kepada saudara mara. So apa berlaku? Para pembesar ini semua, mereka tidak mentadbir negara dengan efisien. Sultan nak sound pun tak boleh. Sultan kalau sound, takut nanti saudara mara dia buat hal pula kan? So dia tak sound. So, apa berlaku? Selepas Sultan Muhammad I meninggal dunia, datang dia punya anak. Anak Sultan Muhammad I ada nama yang dahsyat. Tahu apa nama anak dia? Sultan Muhammad II. Sultan Muhammad II. That means dia guna nama bapaknya. Dia tambah 2 kat sana. Bila Sultan Muhammad II menjadi sultan, okay, what he did, you know what he did? Okay, the first thing he did was menggantikan sistem ini. Dia kata bye-bye kepada semua orang. Dia kata apa saja? Dia kata apa saja? Bye-bye kepada semua orang di sini. Sekejap ya, saya nak adjust something here. Okay, dia kata bye-bye kepada semua orang. Bye-bye. Settle habis. Semua habis. Bye-bye. So what did he do? Sultan Muhammad II ini memperkenalkan sistem jemaah menteri untuk melicinkan pentadbiran dan pemerintahan negeri. Okay? Sultan Muhammad II memperkenalkan sistem jemaah menteri untuk melicinkan pentadbiran dan pemerintahan apa saja? Negeri. Kalau dalam peperiksaan you tulis melicinkan pentadbiran, settle, cukup, cerita, habis. Tak payah kamu nak popeh banyak pemerintahan negeri, melicinkan pentadbiran.
So macam mana sistem Jemaah Menteri Kelantan ni? Dia macam ni belajar. Sultan berada di atas, di bawah Sultan ada 8 badan. Ada berapa badan belajar? 8 badan. Setiap badan akan ada tugasnya yang masing-masing. 8 badan. Exactly like kita ini. Tapi kita hari ini ada lebih kurang 30. Faham tak? Kita ada lebih kurang 20. Tapi dulu kat Kelantan 8 badan. Setiap badan ada tugas masing-masing. Okay? Alright? Hari ini kita tak guna perkataan badan. Hari ini kita guna perkataan kementerian. Sebut apa dia belajar? Kementerian. Dulu kat Kelantan dia guna perkataan badan. So pelajar, setiap badan ini akan ditadbir oleh 4 pembesar. Berapa pembesar? 4 pembesar. So cuba you kira 8 badan darab 4 pembesar ataupun menteri. Kita guna perkataan apa saja? Menteri. So total ada berapa menteri pelajar? 32. So you mungkin tanya saya, cikgu. Ini semua siapa ya? Ini semua siapa ya? Saudara mara ke? No. Menteri-menteri ini semua you tahu siapa? Ini semua menteri-menteri yang setia kepada negara ataupun negeri. Tak ada kaitan saudara mara. No. Dan setiap orang ini akan juga diberi gelaran Nik dan Wan. Nik dan apa belajar? Wan. Gelaran Nik dan Wan. Diberi gelaran. Dan belajar? Semua tengok nota saya. Terdapat 8 badan jemaah menteri. Dan setiap badan dianggotai oleh 4 orang pembesar. Saya dah beritahu kamu tadi. Setiap jemaah menteri mempunyai bidang tugas masing-masing. We stop there. Tak payah kita nak continue more. Okay students, please remember that. So adakah sistem ini mirip dengan apa yang kita ada hari ini di Malaysia? Yes. Pasal itu kita belajar. So put this in your mind. Kita ni bukan bongok sangat, semua kita nak belajar daripada Britain. No. Sebelum Britain datang, kita pun dah ada something like this. Sistem seperti ini kita sudah ada. Pasal itu kita belajar benda ni. So pelajar dalam peperiksaan, semasa peperiksaan, apa yang kamu perlu tahu? Okey, pelajar, dalam nota saya kalau kamu tengok, saya dah senaraikan untuk kamu 8. Saya dah senarai untuk kamu 8. Okey, saya dah senaraikan untuk kamu 8 badan. 8 badan saya dah senaraikan. Setiap badan saya dah sediakan dia punya tugas. Now, problem starts here. Pelajar tanya saya, so ini ada formula untuk hafal tak? Saya dah beritahu you banyak kali. Di Malaysia ini, guru yang pertama mencipta formula dan mengajar menggunakan formula adalah saya. 17 years ago. That time in Malaysia, people do not know what is formula, macam mana nak belajar guna formula, tak tahu punya. Thank God I introduced it. Okay, how do I know? How do I know about pembelajaran formula ini semua? Masa saya belajar kat sekolah, umur kamu pelajar, okay, semasa umur kamu, saya ada satu tabiat yang baik. Apa dia? Saya suka belajar buku-buku luar negara. Please bear this in your mind. Semasa saya Form 5, we do not have this kind of Google and all that. Okay, we have it in a different way. Alright. So macam mana saya belajar? Saya beli banyak magazine, buku-buku luar negara yang berkaitan otak. Berkaitan apa belajar? Otak, minda. I give you a very good example. This book yang saya akan tunjuk kamu sekarang, buku ini berumur almost 20 years. I'll show you just a moment. Okay, alright. Nampak ni belajar? Okay, it's a very old book. Okay, use your head. Saya ada banyak buku seperti ini. Saya baca buku-buku ini bila tahu belajar? Umur 17, umur 16, umur 15. I'll show you another book. Buku ini lebih kurang 25 tahun, 25 years, almost 25 years. I'll show you. Okay. Belajar? Buku ini very old book. Can you see?
Okay, dalam buku ini belajar ada pelbagai games, how am I to say, um, you know, it teaches how to use your mind, train your mind. Ada banyak benda, nampak sini? Buku ni sangat lama dan dulu buku ni semua tidak boleh dibeli melalui internet and all that. Okay, tapi saya akan duduk cari buku-buku seperti dari luar negara dan saya akan beli. Ada buku saya akan import. Macam mana? Saya kalau ada saudara mara yang pergi Australia, pergi England, saya akan beritahu mereka, saya akan tanya mereka, uncle kalau you balik, boleh tak belikan buku-buku berkaitan dengan minda? I sangat suka. So apabila dia orang beli, datang saya guna, saya baca buku tu. So when I was exposed to this, bila saya mula mengajar, saya mengamalkan. So, why am I telling you this? Baik. Ada ramai orang akan cipta formula. Ada saya nampak, saya tahu cikgu yang akan ajar setiap bab, setiap benda formula. Tak boleh belajar. Sorry, tak boleh belajar macam itu. Okay? Mana-mana yang boleh kita cipta formula, itu kita buat. Macam ini semua jangan ada formula. Ini semua kita guna strategi. Kita guna belajar strategi. You listen to me how. Okay, belajar. Ada 8 badan. Yes or no? Okay. Katakan ini keluar dalam essay. Okay? You tak payah tulis semua 8. Bear this in your mind. Tak payah tulis semua 8 badan. Tak payah. Tak payah. Daripada 8, you pilih 4. Cukup. You pilih 4. Okay? Setiap badan, pastikan kamu tulis dia punya apa belajar. Tanggungjawab ataupun tugas. That's it. Cukup. Pilih 4. Setiap 4 tu tugas dia masing-masing. Cikgu yang 4 tu yang mana? Suka hati kamu pilihlah. Pelajar, kamu pilih. You pilih. Mana kamu rasa? You pilih yang tu. 4 tu you sendiri pilih. Okey, saya akan pilih untuk kamulah. Ini pandangan saya akan pilih 4. Okey. Contohnya pelajar, cuba kamu tengok badan yang pertama. Apa dia belajar? Jemaah Penasihat Raja. Okey, ini adalah satu menteri, satu kementerian. Okey. Di bawah Jemaah Penasihat Raja ini ada 4 pembesar. Okey, 4 pembesar ini apa mereka akan buat? Okey, kamu semua baca. Mereka akan menguruskan perkara dan urusan penting yang bukan rahsia. Okey, alright. Itu tugas Jemaah Penasihat Raja. Satu lagi, cuba kamu tengok ni. Saya lompat. Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman. Mengendalikan urusan penting tentang keadilan dan kehakiman. Senang. You nampak tak dia punya tugas dengan nama badan sama. So pasal itu saya pilih yang itu. Okay. Next, cuba kamu tengok ini. Jemaah Menteri Luar. Menguruskan dasar dan hal ehwal luar. Sama. Nampak tak belajar? Sama. Nah, tugas dengan dia punya nama badan tu sama. See the next page belajar. Okay, you tengok the next page. Jemaah Menteri Perbendaharaan. Bila you tengok perkataan perbendaharaan, you sudah tahu ia berkaitan dengan apa belajar? Wang, duit. Tengok di sini. Mengendalikan harta benda dan hasil mahsul. Ramai tidak tahu apa maksud hasil mahsul. Belajar hasil mahsul bermaksud, you can write down there, hasil pendapatan sumber negeri. Saya bagi kamu contoh. Saya Sultan Kelantan. Okay? Example. Contoh. Okay? Saya mendapat pendapatan daripada hasil how am I to say pelabuhan. Okay? Katakan pelabuhan tu ada 50 orang sewa. Mereka buat perniagaan kat sana. 50 orang sewa. Okay? So hasil sewa itu adalah hasil sewa daripada pelabuhan. Now, katakan saya jual biji timah. Apa dia? Biji timah. Okay? Ke luar negara. Untung daripada biji timah itu adalah hasil mahsul, iaitu hasil sumber negara. Yang biji timah tu datang daripada mana? Kelantan kan? Di bawah tanah Kelantan kan? So hasil sumber. Okay, I hope you understand. If you don't understand, please ask me later. I'll explain to you. Okay. And last, cuba kamu tengok ini, Jemaah Menteri Peperangan, logik.
peperangan menguruskan pertahanan dan keamanan negeri. Simple. Okay, saya dah pilih 4 untuk kamu. Tapi cuba kamu tengok yang ini. Yang ni I nak explain kepada kamu. Tengok yang pelajar. Jemaah Menteri, Pentadbiran dan Pengimarahan Negeri. Pernah disoal dalam objektif SPM. Tak apa dia buat. Dia bagi ni dalam objektif, dia letak kat nama badan tu, dia letak kat sana, dia tanya, apa tugas badan tersebut? Okay. Tugas badan ini pelajar, tugas badan ini adalah menguruskan kemajuan dan pembangunan negeri. To make it easy for you, you nampak tak perkataan pengimarahan? Pengimarahan bermaksud pembangunan. Pengimarahan bermaksud pembangunan. Sekali lagi, pengimarahan bermaksud pembangunan. So, lepas ini, kalau soalan ini keluar balik, you dah tahulah apa jawapan dia. Okay, students. Kenapa sebetungkus lumus ajar benda ini? Adakah ini ramalan tahun ini? No. Dan kenapa cikgu ajar school exam, trial boleh keluar? Trial, Kelantan boleh disoal. SPM, tak ada. Tapi SPM Kelantan mereka boleh tanya kamu objektif. Sebut apa dia belajar? Objektif. Alright. So satu soalan boleh dapat dari sini. Ya. Okey pelajar. Contoh soalan mereka boleh tanya kamu, dia boleh bagi nama badan, tanya apa tugas. Alright. So macam itulah. Okey. Benda-benda ni semua tak payah hafal sekarang. Dekat dengan exam baru hafal. Faham? No need to spend your time hafal. You dah faham? Cukup. You dah faham? Cukup. Alright? That's the most important. Okay. Hari ini kita akan masuk dalam bahagian yang terakhir. Terakhir dalam bab 3. Last for today, last for bab 3. And the hottest for this year. Hottest topic. Paling penting. Apa dia? Negeri Sembilan. Tahun ini, kalau mereka nak tanya dalam SPM, inilah dia yang mereka akan tanya. Peluang untuk keluar 99%. 99%. Saya kalau cakap, memang cakap punya. Okay, there's a reason I'll tell you. So, peluang untuk keluar adalah 99%. Sebelum saya mula mengajar kamu, saya nak tanya kamu soalan. Pula. You ada soalan, tanya saya sekarang. Jom. Sebarang soalan, type. Saya nak dengar. Saya nak tengok. Ada soalan tak? You nak tanya pasal Kelantan, tanyalah. Ada? Okey. Adam, I harap you tengah dengar saya. Adam dan juga staff-staff perfection lain, saya mungkin akan adakan kelas tambahan minggu depan, Selasa ataupun Rabu. Saya belum beritahu Francis lagi. Saya akan tanya Francis kemudian lagi. Kalau dia kata okey, dan minggu depan kita akan ada satu kelas tambahan. Okey. Tuesday ataupun Wednesday lah. Saya kena check availability. Saya tak nak clash dengan subjek-subjek lain. Ya, kenapa saya nak buat kelas tambahan ini? Saya takut nanti masa hari raya kita tak boleh buat kelas, ramai tak boleh datang. So saya nak buat awal, saya nak settlekan awal. Ya, baik. Sebelum itu ada sebarang soalan pelajar? Anyone? Sebarang soalan pelajar? Anyone? Yuhu. Sebarang soalan? Ada? Tak ada? Boleh saya sambung? Sambung. Kenapa hari ni ramai orang senyap aja? Selalunya bising apa? Saya punya chat selalu penuh. Kenapa hari ni senyap? Apa berlaku kepada anda semua? Hello? Anybody? Hello? Kenapa tak ada orang chat? Apa menjadi? Sekejap ya. Tunggu sekejap. Hello? Rishi, are you okay? Rishi, are you okay? Okay. Amir. Apa khabar Amir? Sihat? Belakang tu gambar apa tu Amir? Marcus, very loud is it? You can't hear me, Marcus, is it? Okay, wait.
Anything? Dimitri, you okay? Firdaus, yo, what's up, man? Are you okay? Good. Man, you always sit in front of the class, man. I miss you lah. Where's your gang, ah? Yang selalu suka bergaduh dan kacau. Oh, sir. Oh, patutlah kamu tak boleh chat dengan saya. Okay. Adam, please change me to the host back. Jadikan saya host. Because patutlah tak ada soalan hari ni. Oh, okay. Adam, tukar saya jadi host, please. Saya pula kena. Okay. Sekarang dah boleh chat dah. Alright. Oh, patutlah. Oh, banyaknya soalan. Patutlah. Alright, peace guys. Sorry lah, man. I'm not so good at it. Slowly learning, you know. Aziz kata boleh sambung. Kejap. Ada berapa? Oh, Aziz, banyak soalan, boy. Banyak soalan kat sini. Sekejap, I nak pilih soalan dah tanya. Okey, ada seorang tanya, Hafrina. Cikgu, memang nama Sultan Kelantan tu Sultan Muhammad 1, 2, 3, 4 macam tu ke? Tak ada nama biasa ke? Hafrina, dia macam ni, Hafrina. Satu soalan yang cukup bagus. Semua orang. Okey? Hafrina tanya satu soalan yang cukup baik. Dia kata, kenapa Asyik Sultan ni guna nama Sultan Muhammad 1, Sultan Muhammad 2, Sultan Muhammad 3? Kenapa? Okay, dia macam ni belajar. Sultan, diorang ni semua ada nama masing-masing. Diorang semua ada nama masing-masing. Contohnya, Tengku Adnan, Tengku Jafar, Tengku Ismail, diorang semua ada nama. Tapi bila diorang jadi sultan, diorang ketukar nama. Katakan nama saya adalah Najib. Apa nama saya? Najib. Katakan saya menjadi sultan. So saya akan tukar nama lah Sultan apa nama aku boleh bagi? Okey, apa nama aku boleh? Sultan Donald Trump. Faham tak pelajar? Aku tukar nama. Saya tukar. Okey, kenapa ni? It's because Sultan-sultan ni, diorang fikir kalau diorang guna nama sultan, dia punya datuk ataupun dia punya bapa tu, okay, mereka pun akan jadi bagus, famous macam diorang. You got the point? Pasal tu diorang suka ikut nama datuk ataupun it's like that. Yes. Okay, tak ada soalan lain. Sir, now Kelantan still have 8 jemaah menteri. Okay, Nur Hasha dan pelajar-pelajar lain, tolong faham, kita tengah belajar sejarah. So, benda-benda yang Kelantan ini semua adalah sebelum kedatangan British. Apabila British datang, sistem ini semua habis. Dan satu kamu kena faham, hari ini kita adalah negara merdeka. Semua negeri akan ikut style yang sama. Style yang apa saja? Sama. Style ini yang Kelantan tu dah tak ada amalkan dah. Dia sebelum British. Nur Hasha, did I answer your question? Patutlah. Tengok sekarang dah banyak orang tanya soalan. Fazila, sir, teacher bukan nak tanya soalan tapi nak minta maaf sebab masuk lambat. Wi-Fi problem, teacher, sorry. No problem, Fazila. It's okay, it happens. Okay, right. Okay, pelajar, jom kita mula. Yongzin raised the hand. Okay, Yongzin, how can I help you? What is your question? Tak payah raise hand, terus tanya saya soalan. You're most welcome. Tak payah raise, tak payah. Tanya je soalan. Saya ni lain sikit dengan cikgu. Dalam kelas saya bila saya mengajar, nak pergi tandas pun boleh terus pergi, tak payah tanya saya. Dulu ada seorang cikgu tanya saya, Cikgu Shiva, kalau pelajar nak pergi tandas, dia kena tanya you. I cakap dengan dia, ini bukan sekolah, ini tuition. Pelajar yang datang untuk tuition, kalau dia nak pergi tandas tu betul-betul dia nak pergi tandas. Dia takkan main-main je. Orang nak pergi tandas, orang nak terberak, orang nak terkencing, takkan aku nak kata jangan. Itu adalah satu perkara yang paling bodoh kan. Orang nak pergi tandas, pergi je lah. And satu lagi, saya punya pelajar takkan tipu saya punya. Saya punya pelajar duduk depan saya tu, diorang nak belajar.
betul tak pelajar? Nak pergi tandas, cikgu yang tak bagi pelajar pergi tandas tu ada sedikit masalah lah. I fikir cikgu yang tak bagi pelajar bagi tandas tu, I rasa lain kali cikgu tu bagi pampers lagi senang kan? Kita tak payah pergi tandas, kita pakai, kita duduk, kita berak, kita kentut, kita kencing semua dalam pampers tu. Yes or not? So students, you don't need to raise your hand, straight away ask question. Okay, cikgu boleh ulang ke 4 jemaah? Matilah aku. Yongzin, saya akan mati kalau saya ulang you. Yongzin, apa you buat? 7 suku saya habis kelas. You stay dalam kelas. Okay, you stay dalam ini. Bagi pelajar Muslim keluar. Saya akan ajar kamu kemudian. Okay, Yongzin, 7:15 habis. I will teach you back. No problem. Alright? Okay. Yongzin, okay or not? Yongzin, no problem. Don't worry. I understand. So after 7:15, siapa-siapa yang tak faham nak saya ulang, you stay. Saya akan ajar kamu. Yang pelajar Muslim boleh pergi buka puasa. Okay? Alright pelajar, jom kita sambung. Yuhu. Jom. Here comes Negeri Sembilan. Negeri Sembilan sekejap aja. Saya nak lebih kurang 15 to 20 minutes. That's it. Alright? Laju-laju Baik pelajar. Semua tengok betul-betul. Baik. My dear students, fokus, ini ramalan tahun ini. Okay, ramalan tahun ini. I dah beritahu ramalan. 1, 2, go. Apa yang kita telah warisi daripada Negeri Sembilan? Kita sebagai sebuah negara, apa yang kita telah warisi daripada Negeri Sembilan? Okay, simple. 2 perkara kita telah warisi daripada Negeri Sembilan. Yang pertama adalah demokrasi. Satu lagi adalah konsep persekutuan. Okay, satu adalah demokrasi, satu lagi adalah konsep persekutuan. Sekali lagi cikgu beritahu, Negeri Sembilan adalah ramalan. Saya akan ajar benda ni 2 kali. Hari ini sekali, dekat dengan SPM, saya akan ajar sekali lagi. Okay, baik. Jom kita tengok one by one, konsep persekutuan. Bagaimanakah konsep persekutuan Negeri Sembilan dulu dengan hari ini sama? Bagaimana dia dikatakan sama? Baik pelajar, semua tengok. Negeri Sembilan. Mengapa ia digelar sebagai Negeri Sembilan? Dahulu kala pelajar, dahulu kala sebuah kawasan ini telah dibahagikan kepada 9 daerah. Berapa daerah? 9 daerah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ada berapa daerah pelajar? 9 daerah ataupun 9 kawasan. Okey? Baik. Pada masa tersebut, kawasan ini tidak ada raja. Tak ada raja. Okey? Right. Apa berlaku apabila muncul raja, seorang raja, raja tersebut dengan persetujuan rakyat yang tinggal di 9 daerah ini, dia telah gabungkan, telah satukan semua. Gabungkan semua. Dan dia digelar sebagai Negeri Sembilan. Alright? Bila saya kata gabung, ia juga dirujuk kepada perkataan, you nampak sini? Sekutu. Apa itu sekutu? Sekutukan. Okay? Yes, gabunglah. So hari ini Malaysia pun sama juga. Malaysia juga merupakan negara persekutuan. Pasal itu banyak kali kita pernah dengar perkataan Persekutuan Malaysia. Faham tak pelajar? Persekutuan Malaysia. Kenapa? Hari ini Malaysia merupakan gabungan 14 negeri. Negeri Sembilan saja dulu. Malaysia 14. Campur Sabah Sarawak, campur Kuala Lumpur. 14 negeri disekutukan menjadi sebuah negara bernama apa dia belajar? Malaysia. Pasal itu orang kata Negeri Sembilan dengan Malaysia hari ini mengamalkan konsep persekutuan. Clear? Right. Fantastic. Baik. Now, come back to Negeri Sembilan. Okay, kita come back to Negeri Sembilan. 4
kawasan ini yang disatukan, kemudian 4 kawasan, okey, yang disatukan ini kemudian dibahagikan kepada 4 daerah. 4 apa saja? Daerah. 4 daerah dibahagikan. Okay. So you can see satu kawasan 1, separuh kawasan 2, sedikit ataupun sepenuhnya kawasan 5 menjadi satu daerah. Okay. Ini satu lagi daerah. Ini satu lagi daerah. Ini satu lagi daerah. Kenapa dia pecahkan macam tu? Senang untuk ditadbir. Sebut apa dia belajar? Senang untuk dia belajar? Tadbir. Alright? Come. Let me explain to you on the notes. Semua tengok di sini belajar. Semua tengok di sini. 1, 2. Tengok di sini. 1, 2, go. Okay. Negeri 9 mengamalkan sistem pemerintahan berdasarkan adat pepatih. Itu nanti saya ajar kamu. You tengok nombor 2. Terdapat 9 buah daerah di negeri 9, iaitu Seri Menanti, Johor, Rembau, Gunung Pasir, Teraci, Inas, Jelebu, so on. Okay? Okay? Dalam peperiksaan, kamu tidak perlu tulis semua 9 nama. Bagi 2 atau 3 cukup. 2 pun cukup. Okay? Alright, tak payah tulis 9. Katakan ini dalam peperiksaan esei, tak payah tulis semua 9 nama. 2 dah cukup dah. Okay? Alright, now katakan cikgu gariskan Seri Menanti, Johor. Okay? Right. Dan pelajar, selepas 9 ini disatukan, terdapat 4 luak di negeri 9, iaitu Jelebu, Sungai Ujung, Rembau dan apa belajar? Johor. Seperti yang saya beritahu kamu tadi, 9 kawasan yang digabungkan itu kemudian dibahagikan kepada apa belajar? Dibahagikan kepada 4 luak. Apa dia belajar? 4 luak. Dia bahagikan kepada. So ini adalah Johor. Okey, ini adalah Jelebu, ini adalah Sungai Ujung, ini adalah apa belajar? Rembau. Kenapa dia pecah kepada 4? Senang untuk tadbir. Baik. So ini adalah maksud konsep apa dia belajar? Konsep apa belajar? Persekutuan. Now, do you have any question? Ask me now, my dear students. Ask me the question now, please. Faster. Saya tunggu untuk kamu. Okay? Jangan kamu tanya benda lain, fikir konsep persekutuan saja. Tanya konsep persekutuan saja. Baik. Ada pelajar tanya saya soalan? Okay. Okay. Yang ada tanya soalan tu tanya saya sekarang. Yongzin kata, cikgu bukan 13 negeri ke? 13 negeri campur satu wilayah persekutuan. So pasal tu cikgu kata 14 negeri. 13 negeri satu wilayah persekutuan. So 14. Okay, next. Okay, ada pelajar tanya, cikgu apa maksud luak? Satu lagi nama untuk luak adalah daerah. Sebut apa dia? Daerah. Luak dan daerah sama. Luak, daerah, kawasan, semua adalah sama. Okey, ada seorang pelajar tanya, cikgu apa maksud adat pepatih? I'm coming to you shortly. Tanya saya pasal persekutuan saja, jangan tanya saya benda lain. Cikgu, dalam soalan esei kenapa tulis 3 nama tempat ke atau lebih pun boleh? Gohendran, kalau you boleh ingat semua 9 nama, you tulislah, you dahsyat. Tapi kebanyakan pelajar tak boleh hafal nama 9 nama tu. So pelajar yang tak boleh hafal 9 nama itu, you tulis 2, 3 cukup. Pemeriksa takkan datang ketuk pintu rumah kamu, ketuk kepala kamu. Jangan risau, tak ada. Okay? Right. Yongzin, cikgu kalau ada 4 luak, ada 4 raja. Okay. Tunggu, yang itu semua nanti saya jawab. Persekutuan tu, you faham tak pelajar? Okay. Soalan-soalan lain jangan tanya saya. Persekutuan, faham?
Jadi adakah sistem persekutuan dapat membantu negara untuk ditadbir dengan mudah? Of course, US pun lebih kurang macam tu apa? US menggabungkan 50 negeri, 50 states. Pasal itu US digelar sebagai United States, United States of America. 50, kita baru 13-14. Kita baru 14. US 50. Understand? 50. Alright? So persekutuan is easier to tadbir. Alright? Okay, any question? Yes, yes, Vishwa. Sir, can explain a little about adat pepatih, please? Coming. Saya akan ajar one by one. Persekutuan saja first. Faham tak pelajar? Cikgu boleh tak bagi contoh negeri lain yang mempunyai konsep persekutuan? US? England? These are the nearest I can give you example. This is the nearest example we have. Alright? Okay. Now, pelajar, let's continue. Okay, yang pasal sistem persekutuan ni mana datang dulu? Malaysia ke US? Obviously US. Obviously US. US is the first. US is the first to introduce this concept persekutuan. Cikgu, Negeri Sembilan merupakan negeri terawal mengamalkan demokrasi. Di negara kita, in our country, Negeri Sembilan paling awal mengamalkan demokrasi. Okay, pelajar, let's continue. So konsep persekutuan settle lah. We go one by one lah. Konsep persekutuan settle. Now, mari kita tengok demokrasi pula. Okay, mari kita tengok demokrasi pula. Okay, pelajar. Demokrasi. Sekejap ya. Baik. Okay, now demokrasi pula. Tadi cikgu ajar persekutuan kan? Okay, sekarang demokrasi pula. First of all, Malaysia hari ini mengamalkan demokrasi. Okay, apa itu demokrasi? Pelajar, demokrasi bermaksud rakyat memilih pemimpin. Rakyat memilih apa pelajar? Pemimpin. Rakyat memilih pemimpin. Next, dalam sebuah negara demokrasi, kuasa dibahagikan. Kuasa dibahagikan. Okey? Dalam negara demokrasi, tiada siapa-siapa memiliki kuasa mutlak. Nobody is the most powerful, inclusive Perdana Menteri. That is demokrasi. Di negara kita, negeri pertama yang mengamalkan demokrasi adalah Negeri Sembilan. Tapi dalam dunia, in the world, the first to amalkan demokrasi is Athens. 3,000 years ago, 3,000 tahun dahulu. Athens. Okay? Athens. Yunani. Okay? Baik, pelajar. Now, students, semua tengok depan. Okay. Negeri Sembilan mengamalkan sistem pemerintahan berdasarkan adat pepatih. Apa itu adat pepatih? Pelajar, orang Melayu ini pelajar, kalau kamu tengok, orang Melayu ini ada dua adat. Okay, first of all, apa itu adat? Pelajar, adat means lifestyle, cara hidup. Siapa boleh kahwin dengan siapa, harta mesti diberi kepada siapa. Okay? Apa kuasa lelaki, apa kuasa perempuan, ini semua adat. Okay, orang Melayu ada dua adat. Satu digelar sebagai adat Temenggung. Adat Temenggung. Ini you pernah belajar Form 4 bab 8. Form 4 bab 8. Okay. Adat Temenggung dan satu lagi adalah adat Perpatih. Sebut adat apa belajar? Perpatih. Orang Melayu ada dua adat. Perpatih, Temenggung. 70% orang Melayu dulu mengamalkan adat Temenggung. You pernah belajar ini dalam bab 8. Sikit saja mengamalkan adat Perpatih. Cikgu, apa itu adat Perpatih? Kita akan belajar kejap lagi. Saya akan beri kamu sedikit pengetahuan. Dalam adat Temenggung, kita tengok dia sistem politik. Dalam adat Temenggung, sistem politiknya macam ni. Ketua adalah Sultan. Di bawah Sultan adalah pembesar. Di bawah pembesar adalah rakyat. You got the point? Adat Temenggung. Manakala adat Perpatih totally different. Totally different. Okay, macam mana? Okay, semua tengok depan.
sistem politik di Negeri Sembilan. Boleh disoal dalam SPM tahun ini. Okay? Listen carefully. Ini adalah sistem politik di mana pelajar Negeri Sembilan. Okay? Saya nak mula daripada atas dulu. You tengok ini. Negeri lain, Perak, Melaka, Kelantan, Terengganu, Johor. Ketua digelar sebagai apa? Sultan. Yes or no? Negeri Sembilan, ketuanya adalah yang di-Pertuan Besar. They don't use the word Sultan. Cikgu, why? I already tell you, this Malay mengamalkan adat pepatih. Different lifestyle. Okay? They got their own style. So they don't use the word Sultan. Mereka tidak menggunakan perkataan. Sampai hari ini, my dear students, Negeri Sembilan, rajanya menggunakan gelaran yang di-Pertuan Besar. Until today. Okay? Baik. Now, mari kita belajar sistem politik Negeri Sembilan. Go down. The power starts from here. Tengok anak buah memilih buah pak. First of all, anak buah merujuk kepada rakyat. Anak buah merujuk kepada apa saja? Rakyat. Rakyat biasa. Rakyat biasa. My dear students, anak buah ada satu lagi nama. Anak buah juga digelar sebagai perut. Apa pelajar? Perut. Yes, perut. Yes, perut. So kalau kat Negeri Sembilan dulu orang yang kata, kau perut, kau perut, kau jantung, kau otak, kau hidung, kau telinga, bukan macam tu, okay? Dia perut satu je, perut, okay? Anak buah digelar sebagai pelajar, perut. Perut je, kau jangan tambah-tambah benda-benda lain, jangan pergi bawah perut, jangan pergi atas perut, perut je. Cikgu, kenapa anak buah digelar sebagai perut? Pelajar, dalam badan kita perut ni penting. Betul, perut ni penting. Okay, there is a long history why they call it perut. Sorry, kalau ini kelas biasa saya boleh ajar online. Saya kena kejar masa sedikit. So, lain kali lah kalau ada masa saya beritahu. Okay, kenapa anak buah digelar sebagai perut rakyat biasa? Right. So, ini rakyat biasa, anak buah akan memilih buah pak. Bukan bapuk, buah pak. Cikgu, apa itu buah pak? Buah pak ini merupakan seorang, it's like a ketua kampung. Sebut apa dia belajar? Ketua kampung. So dalam kampung kamu tu, you kena ada seorang ketua kampung kan? Buah pak lah tu. Buah pak punya tugas, pelajar, buah pak punya tugas adalah menyelesaikan masalah. You boleh tulis tak payah tunggu untuk saya. Menyelesaikan apa belajar? Masalah. Selesaikan masalah. You punya buku teks tulis apa tahu? Buah pak merupakan tempat rujukan masyarakat. You duduk garuk kepala. Benda tu tempat rujukan. Menyelesaikan masalah. Next. Ketua kampung ni. Okay? Ketua kampung ni. Buah pak ni, apa dia orang akan buat? Buah pak ini, mereka akan memilih lembaga. Cikgu, lembaga ni apa? Lembaga ini merupakan ketua suku. Ketua apa belajar? Ketua suku. Cikgu, apa benda ni ketua suku? Okay, dia macam ni. Pelajar, satu lagi nama untuk suku adalah kaum. Apa dia belajar? Kaum. Di Negeri Sembilan pelajar, ada banyak kaum. Lebih kurang 12 kaum. Berapa kaum belajar? 12 kaum. Kaum. So, ada berapa lembaga? 12 lembaga lah. Okay? Setiap kaum, satu lembaga. Example, kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, kaum Iban. Macam tu lah. Okay? Kaum atau suku. Yang 12 lembaga ini, mereka akan membuat mesyuarat. Membuat apa saja? Mesyuarat. Mereka akan memilih undang. Undang ini siapa? Undang adalah ketua daerah. Ketua apa saja? Daerah ataupun ketua luar.
Tadi cikgu ada beritahu, Negeri Sembilan dibahagikan kepada 4 daerah. Berapa daerah? 4 daerah. Satu lagi nama untuk daerah adalah apa pelajar? Luwak. Sebut apa dia pelajar? Luwak. You can see the maps, you can see the maps here. Lembaga ada berapa ramai? 12. 12 ini akan memilih berapa undang? 4 undang. You got the point, students? Undang ini 4 orang kan? Undang ini pula akan memilih yang di Pertuan Besar. Yang di Pertuan apa pelajar? Besar. Are you all clear, students? Are you all clear, pelajar? Right. Yang di Pertuan Besar tidak boleh memilih pembesar. Pelajar, yang di Pertuan Besar tidak boleh memilih apa pelajar? Pembesar. So you tengok di sini pelajar, you see here. Negeri-negeri lain, siapa yang paling berkuasa? Sultan. Di Negeri Sembilan, the power comes from down. The power comes from where pelajar? Down. You beritahu saya, sistem ini adil ke tak adil pelajar? Adil. Siapa boleh beritahu saya di sini? Antara ini semua, okey. Siapa yang paling berkuasa? Antara yang saya tanda kat sini, siapa you rasa paling berkuasa? Saya nak tengok. Semua kata anak buah. Okey, anak buah, bapa. Bukan bapa lah weh, buapak lah ngok. Kambing betul. Anak buah. Undang yang di Pertuan Besar, lembaga. Okey. Semua salah. Ini demokrasi. Tak ada orang yang paling berkuasa. Semua sama. Agree or not, students? Yelah, logik mah. Semua orang ada tugas masing-masing. Semua orang ada kuasa. Yes or no? So nobody is the most powerful. Tapi di negeri-negeri lain, the most powerful is who? Sultan. Okay, pelajar, saya nak bagi kamu sedikit tips macam mana untuk hafal. Okay, macam mana untuk pelajar hafal. Tengok di sini pelajar. Saya pilih yang ini. Saya pilih yang ini. Most famous dalam peperiksaan. Pelajar, apa tugas buapak? Tugas buapak adalah selesaikan masalah. Apa tugas lembaga? Ketua suku. Yes or no? Yes or no? Okay. Macam mana nak hafal? Saya takut dalam peperiksaan you confuse. Jangan risau. You fikir macam ni. Buapak. Nama perkataan buapak tu sama macam bapak. Sama macam apa saja? Bapak. So, bapak dalam rumah menyelesaikan masalah. Bapak menyelesaikan masalah. Fikir macam tu. Bapak menyelesaikan apa saja? Masalah. Lembaga pula. Okey. Lembaga adalah ketua pelajar suku. Ketua pelajar suku. Okey, potong perkataan ketua tu. Suku kan? Okey. Cuba kamu tengok ni. Ini adalah jam dinding kamu ataupun jam tangan. Okey? Right. Macam mana kamu ejen lembaga? LEM. Yes or not? Okey. Aku nak letak L kat sini. Lembaga L. Dalam jam kamu, kalau jam berada macam ini adalah apa belajar? 15 minit. Suku. Yes or not? So selepas ini bila kamu tengok perkataan lembaga, you tengok L, you tahulah suku. Apa belajar? Suku. So ketua suku. Ini bagi pelajar yang nak jawab masa objektif. You dah lupa lembaga apa tugas, you tengok L tu. Oh, suku. Settle. Clear? Right. So, okay pelajar, tengok bawah. Jom kita tengok dia punya how am I to say? Nota. Okay pelajar, tengok depan. 1, 2, go. Pelantikan pemimpin dibuat daripada peringkat bawahan, iaitu anak buah, iaitu anak buah diikuti oleh buapak, lembaga dan undang yang kemudiannya melantik yang di Pertuan Besar. So
pelantikan pemimpin dibuat daripada peringkat apa saja? Bawahan. Okay, next. Yang di Pertuan Besar, jangan jadi gila exam you pergi tulis yang di Pertuan Agong, tak dapat markah. Yang di Pertuan Besar merupakan pemerintah tertinggi namun baginda tidak berhak melantik pembesar. Okay, baginda tidak berhak melantik pembesar. Tidak berhak melantik apa saja? Pembesar. Tidak berhak melantik pembesar. Next, keputusan yang di Pertuan Besar hendaklah berdasarkan perundingan dengan undang. So, yang di Pertuan Besar mesti berunding dengan siapa belajar? Undang. So, ini bermaksud yang di Pertuan Besar tidak ada kuasa mutlak. Tidak ada kuasa apa belajar? Mutlak. Tak ada. Okay, next. Cuba tengok di sini. Sistem pemerintahan adat pepatih tidak mengamalkan, tengok ni, tidak mengamalkan kuasa mutlak tetapi mengagihkan kuasa. Okay, mengagihkan kuasa tersebut kepada individu mengikut apa belajar? Peringkat. Sistem pemilihan di Negeri Sembilan mempunyai unsur demokrasi. Sistem ini mementingkan, tulis kat sana, permuafakatan. Permuafakatan, perpaduan, same. Okay? Permuafakatan dan kerjasama antara suku dalam apa pelajar? Pemilihan pemimpin. Jangan hafal pelajar. Ini semua benda untuk apa? Faham? Please jangan hafal. Please, please. Saya kadang-kadang bengang tengok cikgu tuition yang guna benda ni ajar guna formula. Bingung betul. Ini semua tak boleh dihafal. Ini you kena apa? Faham. Please don't hafal. Faham? Cukup. Clear students? Now, how to become really clear untuk Negeri Sembilan? Jom kita tengok latihan. You buat latihan, you akan clear, you can understand more faster. Okay? Alright, students, sebarang soalan tanya saya sekarang. Jom. Amboi, banyaknya soalan. So, yang di Pertuan Besar dengan yang di Pertuan Agong sama. Lain. Good question. How is this one? Yang di Pertuan Besar, yang di Pertuan Agong lain. Yang di Pertuan Agong, pelajar, please understand this. Jawatan yang di Pertuan Agong diperkenalkan selepas merdeka saja. I'll explain about that dalam bab 7. Yang di Pertuan Agong lain, okay? Yang di Pertuan Besar tu ketua untuk negeri. Put in your mind. Yang di Pertuan Besar is sultan. Okay? Gelaran saja nama lain. Okay? Right, pelajar. Jom. Kita buat sedikit latihan. Okey, pelajar, tolong jawab soalan nombor 2 sekarang. Cepat sikit. Yang nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Teacher, next week we are going to bab 4. The next class we are going into bab 4 already. The next class bab 4 already. Okey, soalan nombor 2. Apa jawapan dia pelajar? Yuhu. Apa jawapan dia? Pandai. You nampak tak belajar ni? Pengimarahan nampak tak? Pembangunan. So jawapannya adalah belajar A. Okay. Sangat susah. Soalan ni sangat confusing. Jawab. Banyak cikgu pun salah soalan ni. Okey, jawapan belajar? Okey. You see ya. Jangan tanda ya. Ini. Semua lebih kurang betul. Okey. Semua lebih kurang belajar betul. You rasa apa yang paling sesuai?
Ada yang pilih donkey. Donkey, baik, kambing betul. B, ada yang pilih B, ramai pilih B. Apa B? 1 dan 4, ketua dipilih daripada peringatan. Perkongsian kuasa. Masalah diselesaikan secara musyawarah. Ini betul. Satu betul. So kalau satu betul, C salah, D salah. Okay? So it's either A or B. You rasa apa yang paling sesuai? B. 1 dan 4. Cikgu, perkongsian kuasa tu pun betul juga. Saya tak cakap salah. Saya tak cakap salah, betul. Tapi kita kena pilih yang terbaik. No choice. Itu merupakan kebodohan soalan SPM tu. Okay, right. Jangan salahkan saya. Bukan saya ataupun bapa saya buat soalan ni. Okay, SPM yang buat soalan ni. Aku pun kadang-kadang pelik macam mana dia orang buat soalan. Okay, nombor 15. Jawapan. Jawab nombor 15, jawab nombor 16. Jawab nombor 15, jawab nombor 16. Peranan lembaga. Apa dia? Ini nenek saya dalam kubur pun boleh jawab lah. Senang. Jawapan dia perlu je. A. Okay. 16. Sekarang, you akan menghadapi satu cabaran. You mungkin fikir, cikgu apa benda bulat-bulat ni? Perut aku bulat tu aku tahu lah ni bulat apa benda ni. Pelajar, bila you buat mesyuarat, you duduk macam ni kan. I mean, assuming lah, okay. You duduk macam ni kan. Buat duduk macam ni kan. Mesyuarat. Okay. So, bulat tu kamu gantikan dengan perkataan mesyuarat. Okay, together. So what's the answer? Saya nak dengar you punya jawapan. Apa jawapan kamu? Wah, ramai pilih D. Yes, pandai. Menegaskan kepentingan permuafakatan. Okey. Pandai. Sekejap Okey, pelajar. 25. Tolong jawab nombor 5, 25, 26. 25, 26. Okey, Yongzin ada tanya soalan. Sir, bila kita akan buat soalan kertas 2? Relax. Slow and steady. Okay. Saya nak clear objektif dulu. Okay. Kertas 2 on and off saya akan buat. Okay. Step by step. Okay, 25. Jawapan. Peranan bapa. Betul? Betul. So apa jawapan dia? Donkey. Betul? Okay. 26. 26. Pembesar dengan undang sama ke? Asfaliana, undang, lembaga, buapa ini semua adalah pembesar. Okay? Baik. Jawapannya B. Terima kasih. Okay. Last. 29. Jawapan? Donkey. Baik.
Dapat? Okey. Saya punya pengajaran sangat sistematik. Saya buat one by one. Pelajar, kita ada masa lagi 7 minit. Dengar. Mengajar tuition ini adalah satu perkara yang lain sikit daripada sekolah. Ramai orang akan mengajar straight to the question. That means bila you pergi tuition, dia bagi you satu buku, soalan jawapan macam tu. Dia terus ajar guna soalan. Bila buat macam tu, kerja cikgu tu senang. Kerana tak payah ajar semua. Straight to the point saja, betul tak? Tapi nanti dalam peperiksaan cabaran kamu tinggi. Kertas satu you tak boleh jawab. So pasal tu cerita banyak dulu sikit. Okay, buat objektif. Habis silibus, saya akan drill pelajar dengan soalan kertas 2. Dekat dengan peperiksaan SPM, memang tidak akan buat objektif. Kertas 2 saja. You tanya pelajar-pelajar bekas pelajar saya, dia orang tahu 2 bulan sebelum SPM memang saya akan seksa kau-kau. Buat kertas 2, buat, jawab. So that's how I do it one by one. Okay. Saya tak nak cari jalan senang. Saya buat betul-betul, saya buat. Soalan sudah keluar dalam SPM, dahulu boleh keluar lagi dalam SPM. Janaga Rasu, you tanya pasal kertas 2 ke kertas 1? Kalau kertas 1, you pun nampak sendiri. Mereka selalu tanya soalan yang sama, ulang. Kalau kertas 1, objektif. Kalau kertas 2, baru. Mereka tak ulang. Soalan baru. Kertas 2 selalu baru. Yongzin memang gila kertas 2. No, actually saya pun suka kertas 2. Saya sangat suka. My favorite is paper 2. Saya sangat suka paper 2. Tapi I save it, I simpan. Okay. Kalau you nak buat kertas 2, you can always sit in house and you do. Okay. Tapi sekadar saya nak ajar kamu lebih. So saya fokus objektif dulu, one by one. We settle one by one. Okay. Jom, tanya saya soalan lagi. Ada sebarang soalan? Okay, raya kamu tu mungkin saya rasa tak ada kelas kot. Not sure yet. Biar saya bincang dengan perfection. So saya akan buat lebih awal lah. Saya akan check you punya timetable. Ada tak kelas dengan physics ke chemistry ke ekonomi ke. Kalau tak clash, baru saya buat lah. Okay. Minggu depan bab 4 tau. The next class bab 4. Okay. Next class bab 4. Okay. Lagi soalan? Sebarang soalan. Tanya saya sekarang. Okay. Baik pelajar, saya tak sabar-sabar nak jumpa kamu semua. Tapi satulah, saya tidak akan mengajar pelajar Lawang, pelajar melawat Wangsa Maju. Tu saya tak ajar lah. Kota Damansara dengan Selayang je lah. Cikgu tahun ini ada seminar. Yongzin punya soalan semua pelik lah. Saya punya pelajar tak payah seminar lah. Tak payah, berapa kau nak seminar? Buang duit saja. Semua ramalan saya bagi. Free, tak payah bayar apa benda pun. Okay. Okay, lagi. Sebarang soalan lagi. Okay, siapa nak tanya saya Maisara tanya boleh tak hantar nota awal? Saya akan hantar nota 2 hari sebelum kelas. Okey tak, Maisara? Okey Saya hantar 2 hari sebelum kelas. 48 jam tu sebelum kelas. Amir, okey tak? Bagi pelajar Muslim, selamat berbuka puasa. Anda boleh log out dan pergi berbuka puasa. Nice meeting you. Tata, bye-bye.